Okey, dalam chapter 4 ini balancing ada dua bahagian yang besar, iaitu balancing of the masses rotating in the same plane, lepas tu satu lagi balancing of masses rotating in a different plane. Okey, so ada dua bahagian sahaja. Kemungkinan hari ini kita akan habiskan chapter 5, chapter 4 ni. Okey, sebab dia tak susah, dia hanya melukis saja macam chapter 3. Okey. Nota mesti kena ada lah. Okay, kita tengok balancing of masses rotating in the same plane. Macam mana kita nak solve problem? Okay, to solve the problem by using graphical method. Okay, graphical method maksudnya awak kena melukis. Okay, benda-benda atau barang-barang nak lukis, jangka lukis, protractor, set square semua kena ada. Okay, step 1, draw a space diagram. Okay, space diagram maksudnya awak tiru semula diagram yang diberi with the position of the several masses. Okay, step 2, make up a MR table. Okay, MR table maksudnya satu table yang mempunyai maklumat M dengan R to calculate the value of MR for each mass. Okay, step 3, select a suitable scale to draw MR polygon. Okay, nak lukis satu polygon. Each ataupun every side of the polygon must parallel to the position of the mass in the space diagram, and the direction are towards outside of the rotation axis. Okay, kita tengok contoh 1. Example 1, inilah dia punya soalan yang bagi balancing of the masses rotating in the same plane. Okay, soalan macam ni sahaja. Okay, three masses ABC are placed on a balance disc as shown at RDD, maksudnya radius of 120 mm, 100 mm, 80 mm. Respectively, the masses are 1 kg, 0.5 kg and 0.7 kg respectively. Find the fork. Okay, jisim keempat, which should be added at a radius of 60 mm in order to statically balance the system. Okay, maksudnya benda ni ABC, jisim ABC, tengah-tengah ni shaft. Okay, satu shaft, dia ada ABC. Lepas tu ABC ni berpusing, dia pusing dan tak balance. Kita kena add satu jisim supaya sistem ini balance. Okay, ABC, contohnya di sini atau di mana-mana lah. Okay, tambah satu jisim. Okay, ABC hanya sebagai simbol sahaja. Okay, so apa yang kita nak cari adalah jisim yang keempat, iaitu jisim sama ada di sini atau di sini atau di mana-mana lah, supaya apabila ABC ni pusing, dia balance. Okay. Okay, so awak kena ingat ada 3 step nak jawab soalan ni. Okay, nombor 1, step 1, draw space diagram. Space diagram maksudnya awak lukis semula benda ni. Ini. Okay, lukis semula. A, B, angle kena betul 30 darjah dengan B ke C 100. Dan anak panah mesti toward outside. Okay, ini dia kata direction are towards outside of rotation axis. Okay, so angle mesti kena betul lah. 30, sini 100. Okay, dan maklumat yang diberi kena ingat. Jisim ini A 1 kg, B 0.5, C 0.7. Okay, dan dia punya radius bagi A adalah 120 mm, 100 mm, untuk B 80 mm, untuk C. Okay, kita tengok step 1. Okay, draw the space diagram. Maksudnya inilah, ini adalah space diagram, ini adalah step 1. Okay, draw. Sudah siap? Okay, lepas tu step 2. Yang ni step 2. Make up a MR table to calculate the value of MR for each mass. Okay, table inilah dipanggil sebagai MR table. Mesti ada kolom mass, mesti ada M, mesti ada radius,
mesti ada MR. Ada 4 kolom. Okey, row. Ada A, ada B, ada C, ada D. D adalah jisim yang kita nak cari. Okey, salin balik maklumat yang diberi. Jisim bagi A adalah 1 kg, jisim bagi B adalah 0.5, jisim bagi C 0.7. Okey, radius tukar jadi meter. Untuk A 120 mm kan. Okey, ini B, ini C. Okey, letak dalam jadual. Radius untuk A, radius untuk B, radius untuk C. MR maksud M, kolom M darab dengan kolom radius. So dapat nilai ni. 1 darab 0.12 dapat 0.12. 0.5 darab 0.1 dapat 0.05. Untuk C punya 0.7 darab 0.08 dapat 0.056. Okey. Untuk D kita letak MD sebab jisim D yang kita tak tahu. Kita letak MD. Okey, radius 0.06 adalah soalan diberi. Dikata radius of 60 mm. Okey, 60 mm. Kita pun letak 60 mm jadi meter. Kemudian MR adalah MD darab dengan R bagi D. So dapat 0.06 MD. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok step 3. Select a suitable scale to draw the MR polygon. Every side of the polygon must parallel to the position of the mesh in space diagram. Okey, maksudnya awak kena draw space, bukan space, polygon, MR polygon. Okey, MR polygon maksudnya awak ambil nilai MR untuk lukis satu polygon. Okey, so ambil nilai ini, nilai ini, nilai ini untuk lukis satu polygon. Okey, dengan memilih satu skala yang sesuai. Okey, kita tengok. Okey, yang ni space diagram lah yang telah dilukis. Okey, ini jadual. Okey, so mula-mula sekali kita kena tengok garisan pertama yang nak lukis adalah sama ada horizontal line ataupun vertical line. Pilih garisan yang sesuai yang nak mula. Okey, so space diagram A adalah horizontal kan. So senang kita lukis A dulu. Okey, maksudnya lukis garisan A. Okey, berapa panjang kena tengok di sini. Okey, skala dia 1 cm sama dengan 0.02. So 0.12 bahagi dengan 0.02 dapat 6 cm. Okey, 0.05 bahagi 0.02 dapat 2.5 cm untuk B. C adalah 2.8 cm. Okey, so kita ambil garisan selari ini. A ni selari dengan A di sini, space diagramnya selari. Okey, panjang dia 6 cm. Okey, garisan selari kena ingat kembali macam awak buat dalam chapter 3. Okey, ambil dari space diagram selari. Okey, lukis satu line. Okey, panjang 6 cm. Okey, untuk B kita ambil garisan selari yang B punya. Ini B selari dengan yang ini. Lukis satu garis, kemudian tandakan 2.5 cm. Okey, seterusnya untuk C ambil garisan selari untuk C punya. C dengan C di sini selari. Okey, buat satu panjang. Kemudian tanda 2.8 cm. Okey, awak kena label lah. Sini untuk A punya, ini B. Okey, ini C. Okey, so dapat bentuk macam ni kan, tali tutup. Kemudian kita perlu tutupkan garisan ini. Ini adalah jisim yang keempat iaitu D. Lepas tu awak kena ukur berapa panjang untuk tempat ini. Okey, so tempat ni dapat 7.2 cm untuk D. Selepas awak dapat 7.2 cm, convert balik semula jadi kilogram meter. Okey, mesti darab dengan skala. Okey, from measurement MR for D sama dengan 7.2 cm, darab yang ni scale. So dapat 0.144. Okey, 0.144 ada MR untuk D punya ini.
Ni 0.144. Okey, sekarang ni kita nak cari MD kan. So 0.06 MD sama dengan 1.44. So dapat MD sama dengan 0.144 bagi 0.06 dapat 2.4 kg. Okey, ini adalah jisim yang keempat yang perlu ditambahkan supaya sistem rotate dengan balance. Okey. Jadi di sini MD sama dengan 2.4 kg. Okey. Setakat ini okey-kah? Nanti habis kelas awak kena buat sendirilah. Bos mula tiru sahaja supaya awak boleh ingat step. Okey-kah semua? Okey. Okey, Puan. Okey, kalau okey, kita pergi tengok exercise. Soalan exercise nombor 1. Okey, buka exercise soalan 1. Okey, ni. Okey, ada dalam file lah, Microsoft Teams ada, jawapan pun ada dah. Okey, nanti awak kena tengok pada jawapan yang telah di-upload. Dalam file ni. Okey, answer. Okey, semua orang nanti lepas kelas nak buat ulang kaji, tengok balik semula sini. Okey, solution untuk question number 1 lah. Kita tengok ni ya. Okey, ini question 2, 3, 4. Okey, soalan jawapan semua ada di sini. Okay, tengok soalan exercise. Yang ni untuk rotating in a same plane 4 masses. Okay, tengok question number 1. Four masses A, B, C and D are placed on a balance disc as shown below. The masses and radius are as below. Okay, ini maklumat untuk A, ini maklumat untuk B, ini maklumat untuk C dan ini untuk D. Okey. Tengok soalan, determine the centrifugal force. Centrifugal force. Okey, balancing force. Okey, centrifugal force bermaksud nak cari MR. Okey, balancing force. Lepas tu magnitude of the mass should be either a radius of 400 mm and its position from A. So maksudnya nak cari mass yang ke-5 yang perlu ditambahkan dalam sistem ini supaya dia akan balance. Sama ada kita tambah di sini atau mana-mana lah. Untuk yang satu lagi, ini ABC, ini D ya. ABC, D supaya balance sistem ini berpusing. Okey, kita tengok solution. Okay, step 1 kena ikutlah. Step 1 kena draw draw space diagram. Maksudnya awak tiru semula. Dia punya angle semua kena ikut. Okay, kemudian MR table. MR table maksudnya awak masukkan setiap nilai yang diberi ke dalam satu jadual. Okay, jadual mesti ada kolom mass, mesti ada M, mesti ada radius dalam meter dan MR, unit kilogram meter. Okey, A berapa tadi dia bagikan 34 dan radiusnya 250. Okey, 34 0.25. B 23
R 300 mm jadi 0.3. Okey, C 10 kg 0.35, D 15 kg 0.17. Okey, E kita letak ME. Maksudnya yang kita nak carilah E. Nilai ni yang kita nak cari. Okey, radius 400 iaitu 0.4. Macam mana kita nak tahu 400? Berpandukan pada soalan yang diberi. Ini dia kata 400. Okey, 400 mm. Okey, jadinya kena buat satu jadual. Okey, darabkan MR. Ini M, ini R, dapat 85. Ini darab ini dapat 6.9. Ini dapat darab ini dapat ini. Okey. Untuk D punya 15 darab dengan 0.17 dapat nilai ini. Okey, 0.4 darab ME dapat 0.4 ME. Okey, seterusnya kita nak lukiskan poligon. Okey, mesti ada satu scale. Okey, scale telah diberi dalam soalan. Okey, scale MR poligon 1 cm sama dengan 1 kg meter. 1 kepada 1 lah maksudnya. Okey, jadi kena tengok nilai pada kolom ini sahaja. Okey, untuk kita nak lukis. So, convert siap-siap. 8.5 jadi 85 cm, 6.9 cm, 3.5 jadi 3.5 cm, 2.55 kita letak 2.6 cm. Okey, so nilai ini ada 4 garis yang kita perlu lukis. Okey, kita tengok pada space diagram, ada A, ada B, ada C, ada D kan. Tengok mana garisan horizontal kita lukis dulu ataupun vertical line. Okey, so A bermaksud A dululah sebab A horizontal line kan. Kita lukis dulu. So ingat dia punya angle. Okey, so kita lukis A selari ini dengan garisan A di sini. Okey, panjang dia 8.5 cm dan letak sini A. Okey, untuk nak lukis B, tengok garisan B. B yang ni kan B. Ambil garisan B ini, selari dengan garisan ini, lukis. Okey, bagi panjang, kemudian kita tanda. Okey, 6.9 cm dan letak sini B. Okey. Kemudian untuk C, ambil garisan C ini selari, dua-dua ni selari. Okey, dan tandakan berapa panjang, 3.5 cm. Okey, nilai ambil di dekat sini. Okey, untuk D sama juga, ambil garisan D selari sampai sentuh titik ini, bagi panjang. Okey, kemudian tandakan 2.6 sebab ini sini 2.6. Okey, so ini untuk D nya. Okey, seterusnya yang ini dia tak ditutup, kita sambung satu garisan bagi dia tutup, baru dia akan balance. Okey, kemudian ukurkan panjang ini berapa. Okey, panjang ini dapat 9.5 cm. So ini adalah E. Okey, 9.5 cm kita kena tukar ini 1 cm 1 kg. So 9.5 cm sama dengan 9.5 kg meter sebab 1 kepada 1. Okey, kita tengok MR for E sama dengan 9.5 cm darab 1 kg dapat nilai ini. So ini adalah untuk centrifugal force. Seperti yang ditanya oleh soalan lah. So inilah jawapan dia. Okey, seterusnya dia kata balancing force. Soalan tanya balancing force. Okey, balancing force formula dia adalah MR darab dengan omega kuasa 2. Mesti ingat ini formula ni. Okey, balancing force. So kita tahu MR adalah 9.5 kg meter, tetapi omega kuasa 2 kita tak tahu kan. Dia bagi N sama dengan 18 revolution per second. Okey, tengok soalan.
Untuk B punya balancing force when the disk rotate 18 revolution per second. Okay. So the balancing force adalah sama dengan MR darab dengan omega kuasa 2. Ini adalah formula. Okay. So MR telah dapat 9.5. Cuma kita sekarang ni nak cari omega. So omega kuasa 2. So omega sama dengan 2 pi N. Jangan bahagi 60 sebab unit dia sudah dalam second. Okey, tengok baik-baik. Kalau dia kata per minit baru bahagi 60. So 2 pi N sahaja. So terus dapat omega sama dengan 2 pi darab dengan 18. Okey, so omega. Kemudian awak kuasa 2 kan masuk balik dalam persamaan ni. Okey. Okey, jadi omega awak dapat 113.09 radian per second. So nak cari balancing force sama dengan MR darab dengan omega kuasa 2. So just masuk nilai saja. Ini adalah nilai MR, ini adalah omega kuasa 2. So dapat nilai ini adalah balancing force. Okey, seterusnya kita tengok MR for E sama dengan 9.5. 0.4 ME sama dengan 9.5. Okey, ini nilai ini adalah 9.5. Okey, sekarang ni kita nak cari ME, GC bagi E. Okey, so 0.4 ME sama dengan 9.5. So ME sama dengan 9.5 bagi 0.4. So dapat GC ini. Ini adalah GC bagi E 23.75. Okey. Dan angle kita kena ukur lah. Okay, ini sini A kan. So ukur dari garisan ini sampai di sini. Okay, bagi tahu berapa saiz angle ni. Okay. Nanti awak kena tengok pada kena lukis semula lah, buat semula exercise yang ni. Jawapan sudah ada, cuma awak kena buat. Okey kah sekarang? Semua okey? Tiada soalan, okey, kita sambung. Okey, kita sambung seterusnya. Tengok balik nota. Masses not in the same plane. Rotating in not in the same plane lah. Maksudnya dia rotating in the different plane. Different, not in the same plane maksud different lah. Okay, so kita tengok how to solve the problem. Okay, by using graphical method. Okay, step number 1. Take one of the planes, say L as a reference plane, RP. The distance of all the other planes to the left reference plane may be regarded as negative and those to the right as positive. Okay, sekarang ni dia ada banyak SATA. Okay, contohnya dalam satu saf dia ada SATA A, ada SATA B ataupun C ataupun D. Okay, contoh sekarang ini kita letak sini A, B, C, D. Kalau ini sebagai reference plane RP, semua nilai jarak ke sebelah kiri sebagai tanda negatif. Kalau sebelah sini sebagai tanda positif. Ini yang dimaksudkan sebagai inilah negatif positif ini. Okey, nanti kita tengok soalan baru ingat. Okey, step nombor 2, draw the space diagram seperti macam tadi lah. Dia cuma tambah satu step ini sahaja. Kena decide yang mana different plane. 3. Make up MR and MRL table. Okay, maksudnya satu table yang merangkumi MR, nilai MR dengan nilai MRL. To calculate value of MR and MRL for each mesh. Okay, step 4. Draw MR and MRL polygon. Sekarang ini ada satu polygon
2 poligon kena buat. Okay, so ada 4 step lah. Tadi 3 step kan. Same plan 3 step sahaja. Kalau reference plan 4 step. Sebab dia ada tambah 1 poligon lagi, MRL poligon. Okay, kita tengok example. Okay, awak kena tengok baik-baik. Dia punya step. Soalan begini sahaja. Okay, tengok soalan. Okay, find the mass and the angle at which it should be positioned in planes A and D at the radius of 60 mm in order to produce complete balance of the system shown. Okay, maksudnya yang awak tengok jisim B dengan jisim C dia berputar. Okay, dia berputar dan tak seimbang. Kita kena carikan jisim yang perlu ditambah pada A, perlu ditambah pada D supaya benda ini dia pusing dengan seimbang. Okey, so sekarang kita tengok jarak. Okey, plan A ke B 200 mm, A ke C 300 mm, A ke D 375 mm. Okey, contoh sekarang kita kena decide yang manakah sebagai reference plane. Okay, reference plane kita tengok jarak yang mana paling senang diambil. Okay, kalau kita tengok pada jarak di sini semua yang macam dikira start daripada A kan, A ke B, A ke C, A ke D, maka kita ambil kira ini A ni sebagai reference plane. Okay, reference plane adalah A, yang mana jarak ke sebelah sini semua yang tanda positif, jarak ke sebelah kiri ini tanda negatif, tetapi di sini tak ada apa, jadi negatif tiada lah. So setakat ini positif semua. Okay, dan kita tengok maklumat radius B adalah 75, radius C adalah 50, jisim B, jisim C. Okay, A dan D dia punya radius dia 60 mm. Okey, sekarang kita perlu lukiskan space diagram. Space diagram adalah yang ini. Ini dipanggil space diagram yang ni ya, yang ada angle-nya. Okey, kita tengok. Okey, draw the space diagram. Maksudnya awak tengok lukis semulalah ini. Okey. Kemudian kita buat table. Okey, ini adalah MRL table. Maksudnya satu table yang boleh masukkan semua nilai MR dengan MRL. Okey, mesti ada kolom mass dan tuliskan A, B, C, D. Okey, dan jisim berapa kilogram, MA kita tak tahu, D kita tak tahu, B dan C kita tahu sahaja, dan radius. Ini A, ini D nya, yang ini semua diberi dalam soalan. Kemudian MR adalah kolom M darab dengan kolom R, so dapat nilai ini darab ini dapat ini darab R dapat MR, ini darab dengan ini dapat ini. Okey, sekarang L, kolom L macam mana kita nak dapat? Okey, jika reference plane adalah A, maka A dikira sebagai kosong. Okey, kita tengok balik gambar raja. Okey, kita tengok. So yang ini sebagai reference plane tak rujukan, bermaksud di sini adalah kosong start. Okey, so kosong sampai di sini dah kita kira. Ini untuk B punya. Okey, kosong sampai ke C.
Okey, 0 sampai ke D. Okey. So nilai ini adalah untuk B, nilai ini untuk C, nilai ini untuk D. Okey, bagi nilai L. Okey. So 200, 300, 375. Okey. So 200 jadi meter 0.2, yang 300 jadi 0.3, 375 jadi 0.375. Okey, ini untuk nilai L. Kena ingat jarak pada titik ataupun startup rujukan ataupun reference plane adalah sama dengan 0. Okey, kemudian kita darabkan MR dengan L. MR maksud kolom ini dengan ini. Kolom ini darab dengan kolom L dapat MRL. So ambil nilai ini 0.06 MA darab dengan 0 dapat 0. 0.375 darab dengan 0.2 dapat 0.075. 0.1 darab 0.3 dapat 0.03. 0.06 MD darab dengan 0.375 dapat nilai ini. Okey, jadi sekarang kita tengok ada dua kolom MR dengan MRL. Kita nak buat poligon kan, ada dua poligon, MR atau MRL. Mana satu nak lukis dulu, kita tengok pada nilai. Okey, ini pun boleh ubah ada satu, ada dua. Ini pun boleh ubah ada satu sahaja. So ini kolom ini kita lukis dululah, sebab dia hanya ada satu sahaja. So ini lukis dulu, MRL poligon lukis dulu. Okey, kemudian tengok skala, kita tukarkan jadi berapa cm. Okey, kita tengok skala. Dia punya scale dia 0.01 kan. 1 cm mewakili 0.01. Jadi kita tukar siap-siap. Ini berapa cm? Dia punya scale 1 cm 0.01. Okey, tukarkan yang ni 0.075 bahagi 0.01. So ini dapat 7.5 cm. Okey, dekat sini dapat 3 cm. Okey, ini kita tak tahulah, nanti kita nak cari. So ada dua garisan B dengan C. Okey, B dan C ingat 7.5 cm, 3 cm. Okey, ini space diagram. Okey, B dengan C sahaja diberi. Okey, kita pilih sama ada B nak dulu ataupun C dulu. Okey, kita tengok garisan yang vertikal ataupun horizontal, lukis dulu. Okey, maka kita pilih B dululah, B. Garisan B dulu sebab dia vertikal kan. Ambil garisan B ini, tarik garisan selari bagi satu garisan yang panjang. Okey, panjang. Kemudian kita ukur panjang ini 7.5 cm. Okey, letak 7.5 cm dan tuliskan B macam ni. Okey. So yang ni, ini dengan ini selari ya. B dengan B. Okey. 7.5 cm. Kemudian untuk C sampai di sini kan, kita tarik garisan ini C ni ya. Garisan C ni selari. Okey, bagi panjang dulu. Okey, tandakan ini 3 cm. Okey, letak C. Okey, dan garisan ni tidak ditutup, kita yang sambung dia. Okey, sambung. Kemudian kita ukur.
Okey, dapat 9.4 cm. Convertkan, jadikan dia scale dia kilogram meter persegi, darab 0.1. So dapat nilai ni untuk MRL for D. Okay, so kita pun kira lah nak cari MD kan. From measurement, MRL for D sama dengan 0.094. So 0.225 MD sama dengan 0.094. So MD sama dengan 4.17. Okay, jadi kita sudah dapat MD ini. MD dapat 4.17. Okay, so 4.17 dapat darab dengan 0.06. Nilai ini dapat ni 0.2502. Okay, sekarang ini MD sudah dapat, baru kita boleh lukis MR polygon supaya dapat nilai MA. Okay, so nilai MA boleh dilukis dengan MR polygon, iaitu ada 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Okay, kemudian kita ukur berapa panjang. Okay, untuk nak lukis MR polygon, kita kena tengok scale lah. Scale untuk MR polygon, apakah scale-nya? Okay, scale. Use scale 1 cm equal to 0.05. Okay, 0.05, ingat. Okay, maka kita tukarkan nilai ini semua dalam cm. Ambil 0.375 bahagi 0.05. So ini dapat cm berapa? 7.5 cm. Yang ni dapat 2 cm. Sini dapat 5 cm. Okay. Okay, 7.5 cm, 2 cm, 5 cm. So ada 3 garis BCD. BCD kena lukis dulu. Okay. So sekarang kita nak tahu BCD itu garisan dekat mana. Kita boleh rujuk pada space diagram ataupun MRL polygon. Maknanya BCD kita boleh lukis dengan tarik garisan selari sahaja. Daripada sini B, daripada sini C, daripada D untuk lukiskan MRL polygon. Okey, kalau nak lukis MRL polygon, kita tarik garisan B. Okey, satu garisan B selari dengan B. Okey. Panjang dia ikut pada jadual di sini. Tadi di sini B berapa? 7.5 kan? Sini 2 cm. Yang ini 5 cm. Okey, 7.5 2 dengan 5, ingat. Okey, so yang ni di B 7.5 cm. Okey, C garisan ini selari 2 cm. Ini untuk C. Okey, D garisan yang ni D. Okey, tarik garisan selari. Okey, panjang 5 sahaja. Ini D. Okey, dan tempat ini kosong kan, kita yang sambungkan dia. Sambung. Dan kemudian kita ukurlah berapakah panjang ini. Ini adalah panjang ini untuk A punya. Okey. So kita tengok. Okey. So A di sini kita ukur dapat 3.7 cm. Okey. Darab dengan scale. Darab dengan skala dia 0.05 dapat 0.185. Okey. So ini untuk A punya. Dia punya MR. MR for A. Okey, 0.185. Sekarang baru kita boleh dapat nilai MA.
Okay, MR for A sama dengan 0.185, 0.06 MA sama dengan 0.185. So MA dapat 3.08. Okay, so jawapannya ini 3.08. Okay, selesai. Untuk soalan ini, dia kata find the mass kan, A dengan D. So MA dapat, MD pun sudah dapat. Okay, ada soalan setakat ni? Nanti awak kena buat semula, lukis semula ikut sahaja step yang diberi. Okay, kalau awak tak cuba lukis, saya tak nampak awak lukis ke tak lukis, tetapi nanti test boleh tahulah siapa ada buat, siapa tidak buat. Okay, sebab bab ini hanya melukis. Seperti macam bab 3, awak kena buat sendiri, kena cuba usaha. Okay, jawapan telah ada, awak kena buat. Okay, saya bagi masa untuk anda tanya jika ada soalan. Ada soalan kah? Tiada. Adakah? Ada puan, ada. Okey, tiada, baguslah. Okey, sekarang apa yang perlu buat? Kita ada 1 jam lagi. Saya nak kamu buat semula soalan example 2 ni, perlu hantar kepada saya nak tengok. Okey, example 2 buat semula sahaja. Okey, tiru ini tapi saya nak tengok cara awak lukis lah. Okey. Example 2 dengan satu lagi soalan. Exercise 1, soalan 1. Yang ni. So ada 2 soalan perlu buat sekarang dan hantar kepada saya untuk saya nak tengok. Walaupun soalan tu ada jawapan, tetapi saya nak tengok awak buat. Okey. Hanya soalan 1 sahaja. Exercise 1, soalan 1. Ini 1 soalan sahaja. Okey. Ikut step yang saya buat. Tetapi awak buat dalam kertas awak. Dan example 2 buat semula untuk saya tengok. Okey. So ada 1 soalan, 2 soalan. Scan, kemudian hantar dalam Microsoft Teams. Saya akan buat satu folder lah untuk hari ini punya. Okey, dalam lepas ni awak ada kelas tak? Ada puan. Pukul 10 kan? Ada puan, ada. Pukul 10. Okey, saya nak tengok hari ini sampai pukul 12 lah. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? 10 sampai 12 ada kelas puan. Ada kelas lah. Okey, 1 jam ini buat lah. Okey, siap hantar. Saya tunggu sampai petang ni. Bila-bila awak nak buat, awak buat. Tetapi perlu hantar kepada saya tengok paling lewat pukul 4 hari ni ya. Okey? Boleh puan. Sampai petang ni ya. Sekarang ada 1 jam lagi. Kalau awak dah siap, awak hantar terus. Okey? Saya akan buat satu folder dalam tim, awak terus masuk. Okey, jangan leave dulu. Nak ambil attendance. Hari ni kurang 3 orang. Okey, tak apa, nanti saya cari 3 orang ha. Okey, tunggu sekejap. Ambil attendance. Okey, sudah download attendance. Okey, ingat awak punya homework ada 2 soalan sahaja. Perlu buat semula. Sampai hari ini petang. Pesan pada kawan yang tak datang, tak masuk kelas, sampai petang sahaja. Okey, setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita
boleh bersurai. Jumpa lagi minggu depan hari Isnin sebab hari Khamis ni ada cuti kan, kita tak buat kelas lah. Cuti Nuzul Al-Quran. So Khamis ni tiada kelas, ingat tak ada kelas, tak perlu tanya lah, tiada kelas. Hanya kita jumpa balik hari Isnin depan. Online juga ya? Ya, online. Oke. Thank you, Puan. Okey, kita jumpa minggu depan hari Isnin. Okey, terima kasih. Thank you, Puan.